ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم عنه بمعجزين. Hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sambung baca kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-80. Bab wujubu ta'ati wulatil umur fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Imam Nawawi meletakkan bab ini dengan menyebut bab pada menyatakan kewajipan mentaati walil amr, wulatul umur, jamak, mufrad dia waliyul amr, wulatul umur. Siapa waliyul amr? Sekali kita tengok. Fi ghairi maksiatin, dalam perkara-perkara yang tidak maksiat, dan haram mentaati mereka dalam perkara yang maksiat. Sebagaimana biasa, Imam Nawawi dalam mana-mana bab pun dia akan mendatangkan mula-mula muqaddimahnya dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi pada malam ini adalah ayat 59 daripada surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan dah dapat buku Ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, buku yang saya nukilkan sikit untuk Ramadan tahun lepas. Kita menghimpun ayat-ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Salah satu dia adalah kita masukkan ayat Ya ayyuhallazina amanu, ayat 59 daripada suratul Nisa. Apa maknanya? Kalau tuan-tuan tak ada buku tu, tuan-tuan balik sekali boleh tengok pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan waliyul amr. Siapakah waliyul amr? Ayat ini berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kamu, daripada kalangan kamu. Kalangan kamu tu rujuk kepada siapa? Kepada Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, wa ulil amri minkum. Para ulama mufassirun sebut, kenapa disebut ati'u dua kali? Ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ramai tuan-tuan, antara dia tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir As-Sa'di. Pasal apa diulang tikrar dua kali ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah Allah, taatlah Rasul? Kerana ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah taat yang mutlak. Tidak ada mahal, tidak ada tempat, tidak ada celah, tidak ada mana-mana celah yang boleh kita tidak mentaati Allah dan Rasul. Mutlak. Mentaati Allah dan Rasul mutlak. Kita tak ada tempat untuk celah mana-mana untuk kita lawan dengan Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Wa ulil amri minkum, adapun kepada ulil amri tidak dikatakan ati'u dan taatlah. Dan dikaitkan pula minkum. Ulil amri yang kena taat itu minkum, di kalangan ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bila ulil amri itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul di kalangan orang yang beriman,
maka dia juga termasuk di kalangan orang yang diperintahkan oleh Allah, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kamu. Siapa dia ulil amri? Al-Imam Syafi'i menyebut yang dikatakan ulil amri, dan pandangan ini juga sebahagian para mufassirun menyebut. Apa dia makna ulil amri? Siapakah ulil amri? Ulil amri itu ada dua di kalangan para ulama mufassirun. Kita simpul lagu tu. Yang pertama, mereka kata yang dimaksudkan dengan ulul amri merujuk kepada ahlul ilmi, kepada ahlul ilmi, ahli ilmu, yakni para ulama. Kenapa? Beberapa kali dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala suruh apabila kita bercanggah pandangan, kembalilah kepada ahlul ilmi, kembalilah kepada orang yang mempunyai ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kamu kepada ahlu zikr. Siapa ahlu zikr? Para ulama menyebut kata yang dikatakan ahlu zikr itu adalah ahlul ilmi, para ulama, ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Maka siapakah ulul amri? Pandangan yang pertama menyebut kata ulul amri merujuk kepada ahlul ilmi, kepada orang yang mempunyai ilmu, kepada orang yang disebut sebagai ulama. Ulama tu siapa pula? Al-Quran menyebut, tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati perkataan orang yang mempunyai ilmu ini ataupun ulama ini dirujuk kepada orang yang dia ada ilmu tentang Allah, dan juga dia ada sifat khasyah, takut kepada Allah dan Rasulnya alaihi, takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa yang paling takut kepada Allah di kalangan hambanya, itulah ulama. Kenapa dia takut? Kenapa datangnya sifat khasyah? Kerana dia kenal Allah haqqul ma'rifah, dengan kenal yang sebenar-benarnya. Itu dia ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Ahlul ilmi bukan pemakai jubah, bukan orang yang pakai jubah, orang yang bersorban besar maka dia jadi ulama. Tak. Ulama, tuan-tuan, orang aja sebut, saya ulang sebut, kerjaya ataupun jawatan, ataupun bukan jawatan, kita kata apa, bidang yang paling mudah dicerobohi adalah bidang keilmuan agama, agamawan, ustaz, istilahnya apalah, adalah bidang yang paling mudah untuk dicerobohi. Mana kurang-kuranglah kita jumpa orang sebut, orang mudah-mudah mempercayai ataupun orang mudah-mudah meletakkan gelaran kata dia doktor dan sebagainya. Susah, doktor, peguam dan sebagainya. Tapi ustaz, tuan-tuan, mengaji Pondok Derian mana orang tak tahu, dia mengaku jadi ustaz, dan orang pun mengustazkan dia, dia pun boleh buat keluar fatwa. Bahkan Nabi sebut tentang golongan ini, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka itu memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Okey, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kamu. Siapa dia? Para ulama sebut yang pertama adalah dipanggil dengan ahlul ilmi, dan yang keduanya itulah yang dirujuk ulul amri, itu adalah pemimpin yang memerintah, yang mempunyai sultah, yang disebut dalam istilah dalam hadis Nabi ini, sama ada kadang-kadang dia panggil sultan, nanti kita akan tengok, kadang-kadang dia panggil amir. Dalam bab ni kadang-kadang Nabi menggunakan kalimah amir, kadang-kadang Nabi menggunakan kalimah sultan, kadang-kadang Nabi SAW sebut zu sultan, orang yang mempunyai kekuasaan. Itulah dia ulul amri. Ulul amri sama ada dia amir, sama ada dia sultan, sama ada dia imam. Imam dengan makna pemimpin. Dalam hadis yang dalam bab lepas kita jumpa istilah yang digunakan oleh Nabi, imamun adilun, imam yang adil. Itulah ulul amri. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri secara berkait dengan makna sekiranya dia mentaati Allah, dia mentaati Rasul, wa ulil amri minkum, maka hendaklah kamu mentaati kepada pemimpin yang seumpama itu. Sambung ayat, fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya berlaku tanazuk, percanggahan pandangan, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni dan sebagainya, fi syai'in, tentang satu-satu perkara,
farudduhu ilallahi war rasul, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Farudduhu ilallahi war rasul, kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Semua kita faham bila kita baca ayat ni, kembali kepada Allah dan Rasul maksud dia apa? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita baca Sahifah Madinah ataupun dipanggil dengan Perlembagaan Madinah, Piagam Madinah. Dalam bab yang paling akhir disebut ma makhtalaftum fi syai'in, tentang apa juga yang kamu pertelingkahkan. Syai'in, mereka yang duk mengaji harfiah, duk mengaji bahasa Arab ni tuan-tuan, banyak kali kita jumpa dalam istilah Al-Quran syai'. Apa makna syai' ni? Dalam ilmu nahu dia panggil sebagai isim nakirah. Isim nakirah. Syai'in ni isim nakirah. Maksud dia segala sesuatu. Dalam apa juga perkara. Syai'in sama ada dalam syai'in dalam segala sesuatu yang tidak ditakyinkan sesuatu itu apa. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bercanggah tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada apa? Quran dalam Sahifah Madinah sebut ma makhtalaftum fi syai'in, tentang apa juga yang kamu pertelingkahkan, famarudduhu ilallahi wa ila Muhammadin, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah dan kepada Muhammad. Apa makna kepada Allah dan Muhammad? Kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu Quran aja. Kalau kita bertelanggah, tanazuk, kita berpecah, hak ni kata macam ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni, tempat kembalinya apa? Ilallahi wa ila Muhammadin, ilallahi wa rasulihi, kembali kepada Allah dan Rasul. Quran kata apa? Sunnah kata apa? Dan tuan-tuan tengok tabiat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya nukil dengan makna tidak mengambil sepenuhnya perkataan yang diguna oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Tapi kalau kita baca dalam banyak karya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, salah seorang ulama mufassir daripada negara Jordan, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau menyebut, kalau kita baca dalam banyak pembacaan dan penulisannya Qabasat min Al-Quran, kita akan dapati tabiat Al-Quranul Karim ialah dia akan memberi ta'rif yang tepat. Ta'rif yang tepat. Dan ini dibuat oleh para ulama. Makna dibuat, memberi sesuatu kepada satu perkara itu, memberi ta'rif yang tepat ni dilakukan oleh para ulama. Para ulama dia tak buat, dia tak sebut begitu saja, tapi dia membincangkan masalah ta'rif. Tuan-tuan bacalah bab apa pun dalam perbincangan ilmu, dia akan ada bab di awal tu sebagai bab muqaddimah tu ta'rif. Lughatan wastilahan. Secara lughah, secara bahasa dan secara istilah. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Kita baca contoh dalam fiqh manhaji. Kalau kita baca ataupun dalam kitab yang lain, kalau bab awal lagi sebelum berbincang tentang sembahyang, dia akan sebut as-salatu lughatan, sembahyang dari segi bahasa Arabnya maksud dia ad-du'a, doa. Wastilahan, adapun dari segi istilahnya ialah aqwalun wa af'alun muhtatihatun bit-takbiri wa muhtatimatun bit-taslimi. Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, dikhatamkan dengan salam. Itulah sembahyang. Ta'rif ni dia kena jami' dan mani'. Dan perkara ta'rif ini, ataupun kita sebut bagaimana Al-Quran memperkenalkan satu-satu perkara dan hadis Nabi memperkenalkan satu-satu perkara, dia mengikat jami' dan mani'. Jami' dan mani'. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bila kamu bercanggah, farudduhu ilallahi war rasul, kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Kerana penyelesaian yang diberikan oleh Allah, penyelesaian yang tepat. Jami' dan mani'. Jami' sempurna, mani' menghalang daripada kita buat perkara-perkara kerana kita tak boleh mempertikaikan dah apa yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Dia jami' dan mani'. Tuan-tuan, contoh yang cukup masyhur. Kita pun banyak lama dah orang nak sebut. Cuma hari ni orang sebut pula. Saya saja nak ambil. Saya saja nak ambil. Tuan-tuan, hari ni 3 Rejab. Mai bulan Rejab ni tiap-tiap tahun dia mai cerita bulan Rejab ni Syahrullah. Bulan Sya'ban
syahrul Rasulullah, syahri, bulan Rasulullah. Bulan ni bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Rasulullah, manakala bulan Ramadan adalah bulan umat, kan? Orang akan sebut tentang fadilat ni, tentang ni apa segala macam. Okey, macam-macam. Ada yang sebut kata bulan Rajab ni bulan diangkatkan amalan dan lain sebagainya, macam-macam. Poin saya ialah apa? Ramai orang bila dia sebut benda tu, ramai orang tadi radio Kedah pun sebut, dia sebut benda tu, lepas tu dia nak kek. Dia kata apa? Dia kata akan ada setengah pihak akan sebut kata benda ni bid'ah. Dalam kitab Syekh Dr. Fatani sebut, kata memang perkara-perkara ini diamalkan oleh Nabi walaupun hadis dia adalah hadis dhaif. Macam mana tuan-tuan? Benda ni memang diamalkan oleh Nabi walaupun hadisnya adalah hadis dhaif. Macam mana satu amalan Nabi boleh martabat dia jatuh hadis dhaif? Kacau tuan-tuan. Radio Kedah tadi. Dia kata benda ni diamal oleh Nabi walaupun martabat dia jatuh martabat hadis dhaif. Okey, satu. Dan yang kedua dia kata kita nak bagi tahu kepada depa, kita nak bagi tahu kepada mereka yang duk kata benda ni bid'ah, benda ni tak betul, benda ni apa, tak menepati sunnah dan sebagainya. Kita nak bagi tahu kat mereka, dia kata, mereka pun duk buat juga benda bid'ah. Dia pun bawa keluar contoh tadi ni. Sebelum khutbah tadi ni, saya dalam perjalanan nak pergi khutbah tadi dengar tu. Dia kata, mereka pun juga duk buat bid'ah. Apa bid'ah yang mereka buat? Mereka tak naik unta, mereka naik kereta. Saya kata ustaz ni celaru. Ustaz ni celaru. Tiap-tiap minggu dia buat celaru. Tiap-tiap minggu dia buat celaru. Bilal mati di Iraq, Sayyidina Osman mimpi, macam-macam tiap-tiap minggu tuan-tuan kalau dengar dia buat celaru. Tapi saya suka juga dengar beda-beda model kuliah dan sebagainya. Tuan-tuan, dia kata bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis, poin saya ni, kenapa Allah Ta'ala kata farduhu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul? Kerana ta'rif yang diberikan oleh Allah dan Rasul, perbincangan ataupun maklumat yang diberikan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, ilmu yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu yang jami' dan mani', ta'rif yang lengkap. Contoh dia bid'ah, kan? Nabi SAW sebut min umuri, daripada urusan-urusan agama kamu. Bahkan dalam ta'rif, kalau dia tuan-tuan boleh tengok dalam at-ta'rifat bagi Jurjani ataupun at-ta'rifat oleh ramai para ulama yang lain, bila mereka mentarifkan tentang makna bid'ah, mereka kata mukhtari'atum minad dini, perkara-perkara baru, perkara-perkara reka daripada urusan agama. Adapun yang agama dengan makna amalan, dengan makna ibadah yang khusus, dengan makna ibadah mahdah ni, ibadah yang khusus ni, itulah dia perkara yang disebut sebagai perkara yang bid'ah. Adapun dalam urusan kehidupan di dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Selagi mana takrif tu tak tepat, dia tak boleh bincang secara tepat. Selagi mana takrif tu tak tepat, maka dia tak boleh bincang secara tepat. Tuan-tuan, kita petikai majlis-majlis besar-besaran yang dibuat atas nama Muhabbatur Rasul dan lain sebagainya, yang mereka menamakan majlis itu sebagai majlis selawat. Majlis selawat. Selagi mana takrif selawat itu tak tepat. Apa makna selawat? Yang Nabi SAW ajar kepada kita, Al-Quran ajar kepada, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang tanya kepada Nabi tentang salawat, Nabi ajar kepada mereka tentang salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat. Itulah salawat. Ataupun ada ungkapan-ungkapan yang lain yang diajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mari berdendang, mereka mari bernasyid, mereka mari berqasidah, mereka dempetkan kepada perkataan salawat. Itu tak tepat. Itu tak tepat. Pasal takrifnya itu tak tepat. Quran ajar kepada kita, takrif apapun, farudduhu ilallahi war rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul bila berlaku tanazu' di kalangan kamu. Kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, sekiranya kamu beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan kamu mengingati Allah dengan ingatan yang cukup banyak.
Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Jadi ayat ni ajak kepada kita tentang perkataan ulil amri, dan kita akan pegang kepada ulil amri. Maksud dia, ta'rif ulil amri yang disebut oleh para ulama diambil daripada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, sepanjang kita nak bincang bab ni, ulul amri merujuk kepada minkum, di kalangan kamu, yakni di kalangan ya ayyuhallazina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman. Okey, habis bab tu. Sebab ramai orang baca ni. Orang baca. Orang nak mempertahankan Asad, Bashar al-Assad. Orang baca ayat ni tak? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hasun, mufti Suria, dia baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman semua, atii'ullah, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Benarkah? Puan dia tuan-tuan, Quran bagi pencerahan. Ya ayyuhallazina amanu minkum, di kalangan kamu yang beriman. Dia tunduk ataupun patuh kepada Allah dan Rasul, itu yang menentukan kita taat ataupun patuh kepada dia. Tuan-tuan boleh tengok lagi dalam tajuk yang diberikan oleh An-Nawawi pun, An-Nawawi bubuh wa tahrim ta'atihim fil ma'siyah, dan haram mentaati mereka dalam perkara yang maksiat. Okey, hadis yang pertama untuk malam ini. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. وعنه أي عن ابن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. Okay. Hadis yang pertama malam ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ke atas seorang peribadi muslim wajib mendengar dan patuh, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun tidak disukai, kecuali apabila disuruh dengan maksiat. Apabila disuruh dengan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada dengar dan tidak ada patuh. Dan daripadanya juga, yakni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, kami apabila kami berbai'ah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan patuh, baginda akan berkata, fi mastata'tum, dalam lingkungan, dalam perkara yang kamu mampu. Muttafaqun alaih. Okey. Hadis ni Ibnu Umar sebut apa? Nabi kata, alal mar'i, setiap seorang peribadi muslim, dia mesti dengar dan mesti patuh, sama ada dalam perkara yang dia suka ataupun perkara yang dia tak suka. Yang dia suka ataupun yang dia tak suka. Ahabba wa kariha, istilah digunakan tu, ahabba wa kariha, benda yang sesuai dengan dia ataupun benda yang tak sesuai dengan dia. Ada tak benda suruhan Allah yang tak sesuai dengan kita? Ada. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim ketika mana menyuruh perang. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berperang, sedangkan perang itu kurhul lakum, kamu tak suka. Ramai orang tak suka perang, orang takut perang, orang takut untuk keluar ke medan dan sebagainya. Wa huwa kurhul lakum, perang tu tak suka, kamu tak suka dengannya. Perang ni orang tak suka ramai. Tapi kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an, mungkin ada perkara yang kamu suka sedangkan dia tak baik untuk kamu. Dan mungkin ada perkara yang kamu tak suka, antakrahu, kamu tak suka, wa huwa khairul lakum, sedangkan perkara itu baik untuk kamu. Seorang peribadi muslim,
Dia mesti dengar dan patuh kepada pemerintah, ulil amri minkum, di kalangan kamu, dalam perkara yang dia suka ataupun dia tak suka. Dalam perkara yang dia suka ataupun dia tak suka. Tuan-tuan, apa nama, Hudzaifah bin Al-Yaman, dia pernah menggambarkan. Satu hari dia berjalan. Dia jalan-jalan, tengah jalan tu dia duduk sebut nafaqa, minta maaf, bukan Hudzaifah, Hanzalah. Dia jalan. Dia kata nafaqa Hanzalah. Nampak Abu Hanzalah, teringat tu. Hanzalah. Dia jalan-jalan, dia kata nafaqa Hanzalah. Dia kata munafiklah Hanzalah ini. Nafaqa Hanzalah. Munafiklah Hanzalah ini. Nafaqa Hanzalah. Munafiklah Hanzalah ini. Jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar panggil Hanzalah. Dia kata, kenapa kamu wahai Hanzalah? Kamu duk sebut kamu munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Dia kata, wahai Abu Bakar, kita ni iza qa'adna inda Rasulillah, apabila kita duduk di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah cerita kepada kita tentang kebaikan, tentang syurga. Rasulullah cerita kepada kita tentang neraka, tentang keburukan, ka'anna ra'yal ain, macam kita nampak depan mata. Nabi ni, tuan-tuan semua kita tahu, Nabi ni dia ada kalam baligh. Ucapan Nabi ni, ucapan yang cukup, yang boleh memukaukan orang. Inna fil bayani la sihrun. Apabila kita dengar orang yang Allah Ta'ala bagi fasahah kepada dia, dia macam sihir, dia boleh memukau orang. Dan Nabi dia ada benda tu, dia boleh memukau orang. Ucapan dia qaulan baligh, perkataan yang baligha, yang boleh menyentuh, boleh sampai kepada orang. Hanzalah kata, bila kita duduk di kalangan Nabi, kita duduk di sisi Nabi, duduk dalam kuliah Nabi, duduk dalam program Nabi, duduk dalam halaqah Nabi, ka'anna ra'yal ain, macam kita nampak syurga dan neraka tu duduk depan kita. Kita nak pergi ke syurga, kita nak hindar daripada neraka. Akan tetapi dia kata, bila kita balik ke rumah, afasana al-awlad wal amwal wal azwaj. Dia kata, tapi kita, bila kita balik ke rumah kita, maka harta kita, anak kita, ahli keluarga kita, isteri kita melupakan kita daripada Allah dan Rasul. Hak tadi ni kita nak jadi betul-betul. Kita nak jadi betul-betul macam tu. Tapi bila kita dengar, kita dengar benda tu, kita balik ke rumah, kita tengok anak keluarga dan sebagainya, kita terlupa hak semangat tadi ni. Abu Bakar dengar Abu Bakar tu betul. Tapi kita kena tanya Nabi SAW. Ni kata Abu Bakar, betul. Aku pun rasa macam tu. Aku pun macam tu juga, wahai Hanzalah. Tapi kita kena tanya dengan Nabi SAW. Pergi tanya kepada Nabi SAW. Kedua-duanya sebut nafaqa Hanzalah. Nabi SAW kata, memang manusia macam tu. Yang kata manusia ni macam tu. Kadang-kadang semangat mai, kadang-kadang semangat turun, kadang-kadang kita ada sikit, kadang-kadang kita tak ada, kadang-kadang macam itulah manusia. Allah Ta'ala uji kepada manusia. Tetapi yang lebih daripada itu adalah macam mana ketundukan kepada Allah dan Rasul. Fima ahabba au kariha. Poin saya nak bawa bahawa ada perkara yang Allah Ta'ala suruh ni, kadang-kadang manusia, dia kita ni, kadang-kadang kita tak apa nak suka. Kita tak apa nak suka. Kita tak apa nak setuju. Kita berasa tak apa boleh masuk dengan kita dan sebagainya. Nabi ajak kepada kita, alal mar'i as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba au kariha. Selagi mana itu keputusan yang tidak ada maksiat padanya, sama ada kita suka ataupun kita tak suka, kita kena taat. Apatah lagi kalau arahan itu daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks yang menyuruh itu adalah pemimpin, ada yang kita suka, ada yang sesuai, ada yang tak sesuai dengan kita. Tapi kalau itulah keputusan yang diambil dengan cara dan kaedah yang benar, kaedah yang betul, tidak melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah. Dia mesti dengar dan dia mesti patuh. Tuan-tuan, kita tak usah pergi lagi jauh, tak usah duk mai zaman kita lagi. Kita berhenti zaman Nabi lagi. Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah. Apa perjanjian Hudaibiyah ni? Kita tahu muqaddimah berlaku perjanjian Hudaibiyah tu berpunca daripada mula-mulanya para sahabat Nabi nak pergi buat umrah bersama dengan Nabi. Sampai di Hudaibiyah, sampai di sana mereka ditahan. Visa Quraisy tak bagi visa. Menyebabkan mereka hantar Uthman untuk pergi berunding.
Osman sampai di sana, orang Quraisy pegang Osman, dia hantar pula khabar angin melalui apa? Khabar angin lah. Khabar angin melalui angin lah kot. Khabar angin. Depa buat khabar angin, sudah tentu bukan melalui Facebook dan juga Twitter sebab zaman tu tak ada lagi. Dia hantar bagi tahu kata Uthman dibunuh. Akhirnya para sahabat berbai'ah. Bai'ah tu nama dia Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ataupun dikenali juga dengan Bai'atul Syajarah ataupun dikenali juga dengan Bai'atul Hudaybiyah. Hudaybiyah buat janji setia dan juga dikenali dengan Bai'atul Dima, Bai'ah 'ala Dima. Bai'ah untuk mempertahankan kesucian darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bila Quraisy dengar, Quraisy hantar Uthman balik. Ternyata Uthman tidak dibunuh. Maka depa hantarlah rombongan untuk berunding. Pendek cerita tuan-tuan, berunding. Akhirnya termeterai apa yang dipanggil Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang kalau tengok dalam perjanjian tersebut, dia amat tak seimbang. Tak seimbang. Antaranya, kalau ada orang Mekah mari ke Madinah, maka orang tu kena hantar balik. Dia beriman, dia lari ke Madinah, dia kena hantar balik selepas hijrah dan juga selepas perjanjian ini. Sekiranya ada orang Mekah, ada orang Madinah lari mai ke Mekah, maka dia tak perlu dihantar balik. Ada beberapa perjanjian yang berat sebelah. Sayyidina Umar waktu tu dia tak boleh terima. Dia kata ahabba au kariha. Sebahagian daripada keputusan yang dibuat, kadang-kadang di kalangan pengikut ni ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Sayyidina Umar dia tak boleh terima. Dia pergi tanya Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, bukankah kita ni betul? Alasna ala haqqin wa hum ala batil? Bukankah kita ni betul, depa tu salah? Abu Bakar kata, ya, depa salah, kita betul. Kalau macam tu, pasal apa kita duk buat perjanjian dengan depa? Tuan-tuan, ni orang jenis keras. Jenis keras. Dia Umar Al-Khattab. Dia kata, pasal apa kita duk pergi buat perjanjian dengan depa? Alasna ala haqqin wa hum ala al-batil? Bukankah kita ni benar, depa ni salah? Abu Bakar kata, betul. Tapi walakin fa'alahu Rasulullah. Tapi yang buat ni Rasulullah. Ni Abu Bakar. Abu Bakar ni kalau hak Nabi buat, habis. Umar tak puas hati lagi. Abu Bakar pujuk dia. Abu Bakar kata, mai kita kembali, kerana kalau yang Rasulullah buat, dia ada petunjuk. Rasulullah buat ni ada petunjuk daripada langit. Puan saya ialah nak sebut, bila dah buat keputusan tu kadang-kadang tidak menyenangkan sebahagian, sebahagian lagi seronok dan lain sebagainya. Fima ahabba au kariha, dalam perkara yang kita suka ataupun kita tak suka, kita mesti dengar, patuh kepada ulil amri di kalangan orang yang beriman, selagi mana dia buat keputusan itu tidak maksiat. Okey, habis. Yang lepas tu sambung hadis. Nabi kata, illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau dia suruh buat perkara yang maksiat. Kecuali sekiranya dia suruh buat perkara yang maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin, sekiranya dia disuruh dengan perkara yang maksiat. Tuan-tuan baru mengaji 3-4 hari lepas duk mengaji apa? Dhamir majhul ni, saya duk tengok di luar tu, papan putih tu ada tulis umira ni, bila dia main dengan kalimah majhul ni, yang memerlukan kepada naib fa'il dan sebagainya, tu tengok dalam pengajian nahwu tu, apabila diperintah, siapa yang memerintah? Ada seorang, siapa dia? Amir ataupun sultan ataupun orang yang menjadi imam, orang yang menjadi pemimpin, memerintah dia untuk melakukan perkara maksiat. Nabi kata apa? Fala sam'a wala ta'ata, jangan dengar dan jangan taat, jangan patuh. Kalau dia suruh buat perkara maksiat, ada dua benda yang kita nak kena tengok. Yang pertama, garis panduan kita nak tahu hak tu maksiat ataupun tak maksiat. Garis panduan dia apa? Tu yang pertama. Benda yang dia suruh ni maksiat ataupun tak maksiat. Garis panduan dia apa? Dan yang keduanya istilah la sam'a wala ta'ah. Itu pi sampai terang mana. Okey, kita ambil dulu. Garis panduan nak menentukan benda tu maksiat ataupun benda tu bukan maksiat. Apa dia? Saya bawa cerita, kisah ni ada dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin ni tuan-tuan. Kisah
bagaimana seorang orang Ansar dilantik untuk menjadi ketua tentera Sariyah. Sariyah ni tentera yang keluar berperang tidak dipimpin oleh Nabi. Hak tu dia panggil Sariyah. Kalau yang Nabi jadi ketua, dia panggil Ghazwah. Dia panggil Ghazwah. Lah ni di Madinah tuan-tuan, di depan Masjid Quba, depa buat pameran, dia panggil pameran Madinah Ma'zarul Wahyi. Ada Madinah Ma'zarul Iman. Madinah adalah kota tempat kembalinya iman. Tuan-tuan, depan Masjid Quba tu, depa buat satu bangunan yang dulu ni jual tamar tu, depa buat renovation, dalam tu depa buat, dia tunjuk habis Sariyah yang diketuai oleh siapa, Ghazwah yang Nabi pergi ke mana dan sebagainya, semuanya ada. Kalau tuan-tuan pergi Madinah lah ni, tuan-tuan boleh masuk tengok. Dia buat dalam bentuk lakaran peta, ke mana Sariyah ini, ke mana Sariyah ini dan sebagainya. Dalam hadis, sahabat ni disebut, sahabat Ansar dilantik untuk menjadi ketua kepada satu Sariyah. Allah Ta'ala alam Sariyah mana. Dia dihantar keluar. Dia ni tuan-tuan, sampai di satu tempat, dia ni penyakit dia perongos. Bahasa buku kata apa? Perongos ke apa ke? Allah apa? Bahasa buku kata apa? Panas baran, lebih kurang tu lah. Panas baran. Dia ni perongos. Orang jenis perongos, panas baran. Sampai satu tempat, tiba-tiba marah dia. Tak tahu pasal apa. Dia kata, semua apa nama tentera sekalian, himpun kayu api, tak satu tempat. Depa pun himpun kayu api, tak satu tempat. Ni, kerana tadi ni nak keluar tu, Nabi kata apa? Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Kamu kena dengar dan kamu kena patuh kepada dia ni. Depa pun himpun kayu api. Dia kata bakar, depa pun bakar kayu api tu. Dia kata masuk. Dalam riwayat tu kata, ada yang nak masuk, ada yang tarik. Lepas tu pakat masuk api ni. Masuk, nak tiba-tiba kemarahan dia pun padam bersama dengan padamnya api. Orang perongos ni mungkin dia cepat patah balik. Dia pun terlupa, depa pun lupakan lagu tu. Pi Sariyah tu balik ke Madinatul Munawwarah, depa cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok ujungnya. Bila depa cerita kepada Nabi, Nabi kata lau dakhaltumuhu ma kharajtum minhu abada. Kalau hampa masuk dalam api tu, hampa tak akan keluar selama-lamanya daripada api. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara ma'ruf. Maka garis pedoman, garis panduan, garis pemisah antara ini maksiat dan ini taat ataupun maksiat, garis dia di mana? Garis dia berpandu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak ada dalam sunnah, Nabi tak ajar, Quran tak ajar, buat perkara-perkara yang bertentangan dengan Quran dan sunnah dalam perkara yang umum, dalam ahwal dunia, maka itu dianggap sebagai maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi garis panduan tu dia kena jelas. Dia kena jelas. Dia bukan kalimah yang menjadikan perkara tu bukan maksiat. Ini orang nak sebut lama Allah tuan-tuan. Majlis makan malam amal, dengar bunyi ain dia tu elok amal, maka dia tak jadi maksiat. Tak. Dia kena tengok konten dia tu apa. Apakah bertepatan dengan Al-Quran ataupun bertepatan dengan sunnah ataupun bertentangan dengan Quran dan sunnah. Dia kena tengok tu. Tu garis panduan dia. Garis panduan yang paling utama, dia punya kayu pengukur dia. Ini maksiat ataupun ini bukan maksiat. Penentuan dia kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Okey, satu. Yang kedua, kalimah ungkapan fala sam'a wala ta'ah. Jangan dengar dan jangan patuh. Kadar dia macam mana? Nabi kata, sekiranya dia suruh kepada perkara yang maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Fa in umira bi maksiatin, kalau disuruh dengan perkara yang maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Jangan dengar dan jangan patuh. Kadar dia macam mana? Tuan-tuan, dalam syarah para ulama kita menyebut fala sam'a wala ta'ah dalam perurusan itu. Jangan kamu dengar dan jangan kamu patuh dalam perkara itu, sekiranya yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya adalah perkara itu. Macam dalam konteks hadis tadi ni, urusan masuk ke dalam api
itu yang bertentangan dengan arahan Allah dan Rasul. Secara umumnya kita tak boleh meletakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kehancuran. Meletakkan diri dalam api itu sebahagian daripada kehancuran. Maka dalam perkara itu, maksiatin itu, fala sab'a wala ta'ah, jangan dengar dan jangan patuh selagi mana pemimpin itu adalah minkum, pemimpin di kalangan orang-orang yang beriman. Kesimpulannya hadis yang pertama ni tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita ala sam'i wa ta'ah, untuk kita dengar dan kita taat kepada pemimpin walil amri di kalangan orang Islam, fima ahabba au kariha, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang kita suka ataupun perkara yang kita tak suka. Tapi sekiranya dia suruh kepada perkara yang maksiat, fala sam'a wala ta'ah, tak boleh dengar dan tak boleh patuh. Dan kita sebut tadi ni garis panduan nak pi jadi satu perkara itu maksiat apa, dan juga kadar mana, fala sam'a wala ta'ah, jangan dengar dan jangan patuh. Okey, hadis yang seterusnya kita baca bersama tadi ni. Nabi ni, idza bay'na, kata Abdullah bin Umar, apabila kami berbai'ah dengan Nabi. Bai'ah dengan Nabi, bai'ah ni janji setia. Bai'ah ni janji setia dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain disebut tentang bai'ah dengan ulatul umur. Bai'ah dengan para pemimpin kepada orang-orang yang mengganti Nabi, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, umara al-mu'minin dan sebagainya. Itu ada istilahnya yang dipanggil dengan bai'ah. Kita baca dalam sejarah, ada bai'ah yang namanya bai'atul aqabah, ada bai'ah yang namanya bai'atul nisa, ada bai'ah yang namanya bai'atul ridwan yang tersebut tadi ni, ada bai'ah, ada beberapa bai'ah yang dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sebaik sahaja Nabi SAW wafat di Saqifah Bani Sa'adah, di sana pula berlakunya bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Dan kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam munaqib para khulafa ar-rasyidin, kita akan jumpa setiap mereka itu diangkat dengan bai'ah. Diangkat dengan bai'ah. Kaedahnya berbeza. Sayyidina Abu Bakar bila wafatnya Nabi, dengan Nabi tak sebut siapa penggantinya, cuma bil isyarah, dengan isyarat itu sebahagian daripada sahabat kata bila Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam, itu adalah isyaratnya. Bila dengar kata dia kaum Ansar telah melantik seorang khalifah di kalangan mereka, mereka telah berbincang di Saqifah Bani Sa'adah, maka Abu Ubaidah, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab pergi ke sana. Berlakulah perbincangan yang akhirnya Umar Al-Khattab berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh orang lain. Umar Al-Khattab dengan sangka baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dia nak wafat, ketika mana dia duduk, dia kata akhiru ayyamid dunya, hari yang terakhir daripada kehidupan dunia, wa awwalu ayyamil akhirah, dan hari pertama daripada kehidupan di alam akhirat. Maka pada waktu itu dia berwasiat bahawa yang akan menggantinya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan dia sebut, dia kata sekiranya Umar berlaku adil, maka itulah sangkaan aku kepadanya. Aku kenal Umar macam tu. Sekiranya dia berlaku zalim, maka aku berlepas diri daripadanya. Aku tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Matinya Abu Bakar, maka lantiklah Umar. Lepas lantik Umar, kita baca dalam munaqib Umar Al-Khattab, ada satu bab bai'ah kepada Umar Al-Khattab. Mailah para sahabat, bermula dengan kibarus sahabah, mereka berbai'ah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pula bila dekat-dekat dia nak mati, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah mewasiatkan 10 nama, termasuk anaknya, tapi untuk bersyura di kalangan mereka, dan anaknya itu tidak boleh dilantik menjadi khalifah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia tinggal hak Nabi SAW sebut sebagai al-mubashshiruna bil jannah, dia sebut mereka-mereka ini yang perlu dilantik untuk menjadi khalifah. Akhirnya di kalangan ahli syura, mereka melantik Uthman bin Affan untuk menjadi khalifah. Uthman mati dalam keadaan dibunuh, tak sempat untuk buat sebarang bentuk. Tapi para sahabat melihat bahawasanya yang paling mulia di kalangan mereka, yang paling terkedepan di kalangan mereka itu adalah Ali, maka Ali dilantik untuk menjadi khalifah. Ada bai'ah. Setiap orang ni ada bab bai'ah. Dan Nabi SAW pun berbai'ah. Para sahabat berbai'ah dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah. Bai'ah ni kalimah suci. Lah ni banyak kalimah-kalimah suci ni orang ni
Kongsi gelap pun guna bai'ah juga. Kacau sungguh puak ni tuan-tuan. Ada satu orang kongsi gelap, dia berubah sikit lah, ahli kongsi gelap. Dia pergi dengar satu kuliah, ustaz tu duk sebut tentang bai'ah. Nganga. Habis-habis dia pergi jumpa ustaz tu. Dia kata, ustaz, bai'ah tu apa? Dia tanya, bai'ah tu apa? Ustaz tu tanya, hak saya duk jelas tadi, dalam kongsi gelap pun ada bai'ah. Dia kata, kongsi gelap pun ada bai'ah. Mereka berbai'ah dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, kemudian kononnya bahawa sehidup semati apa semua, memberi nyawa dan sebagainya. Dia kata bai'ah tu kira pakai ke tak ustaz? Ustaz, hak ni yang kita kena ingat selalu, kalimah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, satu kalimah yang pendek, tapi kalimah yang pendek ini peringatan kepada kita. Sebenarnya kata Nabi SAW, ada kalimah-kalimah yang benar, tapi kata Ali, kalimah-kalimah yang benar tapi yang dikehendaki di sebaliknya adalah kebatilan. Mereka guna kalimah-kalimah yang benar. Contoh dia apa? Sayyidina Ali kata benda ni dalam kes nak hukum balas kepada pembunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang yang tuntut ni sebahagian daripada orang baru dalam Islam ni, mereka tuntut la hukma illa inil hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah, kita mesti bunuh pembunuh Uthman. Ali kata sabar sat dulu, kita nak kena bagi tenteram dulu negara umat ni, duduk dalam keadaan perpecah belah dan sebagainya. La inil hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Apa berlaku lepas tu? Ali sebut ungkapan yang cukup masyhur, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah tu kalimah benar, tetapi yang dikehendaki di sebaliknya itu adalah batil. Dia guna kalimah bai'ah. Dia pokok kau segelap. Lepas tu rupanya bahagian yang mereka kena bagi kepada kelompok mereka tu, dia panggil fidyah. La ilaha illallah, guna hak agama juga. Guna kalimah fidyah dia tuan-tuan. Orang salah guna selain daripada hak secara umum dalam agama, orang salah guna. Rupanya ada juga orang-orang kongsi gelap ni guna kalimah fidyah. Dia kata pediah. Dia kata hak ni pediah bahagian kumpulan. Bai'ah dah mereka guna, fidyah lagi mereka guna. Ada juga Tok Lebay mana agak guna kalimah fidyah untuk pediah semayang. Orang tak semayang bagi fidyah. Lepas tu main tolak, tipu Tuhan hidup-hidup. Tolak. Dan hang berlakon jadi orang miskin. Pasal apa? Suruh kawan tu berlakon jadi orang miskin. Apa punya lok-lak tuan-tuan. Teruk isteri saya masa beranak yang ketiga masuk hospital kerajaan. Orang luar, dia kena harga tinggi. Kalau saya tengok tu dia ribu, saya tak baik aku beranak dari hospital swasta. Dia kata tak payah cik, kena. Saya kata kalau saya tak mau bayar macam mana? Dia tak satu borang. Saya tengok borang tu borang papa. Saya kata gila Piduk isi borang ni macam doa aku nak jadi papa. Tapi Tok Lebay ni tuan-tuan, dia pergi berlakon jadi miskin. Apa punya lok-lak punya Tok Lebay. Ni tuan-tuan, orang guna kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah benar, tetapi yang dikehendaki di sebaliknya kebatilan. Okey. Kalimah bai'ah ni memang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi SAW bai'ah. Dalam kebanyakan bai'ah, tuan-tuan baca dalam kebanyakan bai'ahnya Nabi akan sebut as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Tapi Nabi akan sambut, kata Sayyidina Ibnu Umar, dia kata di hujungnya Nabi kata fi mastata'tum, dalam kemampuan kamu, dalam kadar kemampuan kamu. Tuan-tuan baca dalam bab taqwa. Bila kita tengok dalam bab taqwa ni, ityanul awamir ataupun fi'lul awamir, kita buat perkara-perkara yang disuruh. Quran kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Buatlah perkara yang diarahkan oleh Allah mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Ni kalau kita tengok hadis ni, dia kata mastata'tum, dalam perkara yang kamu mampu. Tapi dalam bab tinggal, Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang disuruh oleh Rasul, buat. Kadar mana? Ala qadri mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Wa ma nahaitu, dan wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul, dengan makna dilarang oleh Allah, maka hendaklah kamu tinggal semuanya. Fantahu, tinggal semuanya. Islam memberi perhatian kepada persoalan meninggalkan perkara yang mungkarat, meninggalkan perkara yang mungkar.
Adapun perkara yang buat ni mastata'tum, sekadar yang kita mampu. Sebab takwa kita, sebab iman kita yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurangan dan sebagainya, dan kita duduk dalam pelbagai keadaan. Sebagaimana hadis Hanzalah tadi ni, kita duduk dalam banyak-banyak keadaan. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang semangat kita kuat. Kita pun macam Hanzalah agak tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita dengar, kadang-kadang bila kita baca, kadang-kadang bila kita duduk di satu tempat, semangat dia main. Tapi ada satu ketika, kadang-kadang dia turun, dia merudum. Tuan-tuan, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah ni tuan-tuan, 3 pagi, pergi duduk dah. Marah kat orang jaga Masjid Nabawi tu. Saya pergi baru ni, balik makan pagi tu, dia marah di restoran. Marah. Apa punya tak guna apa-apa ni. Saya tanya pasal apa? Saya pergi pukul 2.30, pukul 3 tak buka lagi. Malah kamu datang apa? Marah kat puak jaga Masjid Nabawi tu. Punya semangat. Saya kata duduk di kampung, duduk pergi masjid pukul apa? Ada kita Jumaat lah sekali-sekala. Tak guna macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ni kadang-kadang ni semangat dia naik. Jadi Nabi ajak kat kita dalam perkara takwa, dalam perkara as-sam'u wa ta'ah fi mastata'tum, dalam perkara yang kamu mampu. Nabi ikat. Sebab kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita turun. Tapi jaga kemampuan kita itu sampai kita tidak terbabas melakukan perkara-perkara yang haram. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Jadi hadis ni, sambungan hak tadi ni, kata Ibnu Umar, kalau dia sebut tentang as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh, dia akan sambung hujung fi mastata'tum, dalam perkara yang kamu mampu, dalam lingkaran kemampuan kita, dalam lingkaran kemampuan kita. Tuan-tuan, makna wasati yang sebenarnya apa? Sederhana yang sebenarnya, kesederhanaan, kita baca dalam hadis tuan-tuan. Kita tengok dalam hadis, kita tengok dalam pedoman Nabawi, macam mana makna wasati tu? Makna wasati itulah fi mastata'tum, dalam kadar kemampuan sebagai manusia. Nabi masuk dalam masjid, fa iza bihablin, tiba-tiba Nabi tengok di antara tiang ke tiang tu ada tali diikat. Nabi tanya, tali apa ni? Mereka kata ini adalah tali kepunyaan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Nabi kata dia buat apa? Zainab binti Jahshin ni isteri dah. Dia kata dia buat apa? Zainab buat apa dengan tali ni? Mereka kata Zainab dia bangun sembahyang malam ketika Nabi bergilir ke rumah isteri yang lain. Dia bangun sembahyang malam, ketika mana dia larat dia berdiri, ketika mana dia tak larat dia akan bergayut di tali itu untuk pastikan dia tak jatuh. Nabi kata tu tak betul. Nabi tak betul. Caranya ialah fi mastata'tum, dalam kadar kemampuan kita. Dalam kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam perkara yang perlu semua orang buat, tidak ditaklifkan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu, itu semua orang kena buat. Dalam perkara yang wajib. Dan dalam perkara yang wajib ni semua orang ada kemampuan itu. Tapi ada juga orang yang Allah Ta'ala tarik sedikit-sedikit nikmat daripadanya, dia tak mampu. Nabi kata buatlah fi mastata'tum, sekadar mana yang kamu mampu. Okey, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang ketiga juga daripada Ibnu Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamati wala hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Nabi SAW bersabda, kata Ibnu Umar, aku dengar Nabi SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'ah, siapa yang melepaskan tangannya daripada ketaatan, dia tidak berbai'ah untuk taat, laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjatalah, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada hujjah. Dia tidak ada hujjah. Dan kata Nabi lagi, waman mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'atun, sedangkan di tengkuknya tidak ada bai'ah, di lehernya tidak ada bai'ah, yakni belum berbai'ah, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, waman mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan dia berpisah daripada jamaah,
maka sesungguhnya dia mati secara mati jahiliyah. Okay, tuan-tuan, hadis ni Nabi SAW sebut, siapa yang tarik diri daripada taat, makna tarik diri daripada bai'ah, dia pernah berbai'ah kemudian dia tarik diri daripada mentaati, ataupun dia mati dalam keadaan tidak berbai'ah dengan jamaah, mata mitatan jahiliyah, mati dia dalam keadaan mati jahiliyah. Jamaah mana? Satu, jamaah mana? Tuan-tuan, semua orang pakai guna kalimah jamaah. Tabligh, dia kata jamaah tabligh. Tuan-tuan, jamaah tabligh. Apa nama Arqam dulu ni, dia pakai kalimah jamaah al-Arqam. Haji, dia pakai jamaah haji juga, tuan-tuan. Jamaah mana ni hak kena bai'ah ni? Makna apa? Faraqa anil jamaah, orang yang mufariqun anil jamaah, yang berpisah daripada jamaah, mati dia atas mati jahiliyah. Jamaah apa ni? Makna dia jamaah apa? Satu. Dan yang keduanya, tuan-tuan, khala'a anit ta'ah, orang yang mengangkat tangannya daripada taat. Maka orang ni dia akan bertemu ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak ada hujah. Dia mati, lalu dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak ada hujah. Apa makna mengangkat tangan daripada jamaah ataupun mengangkat tangan daripada mentaati, daripada taat? Tuan-tuan, saya simpul macam ni. Perbincangan panjang di kalangan para ulama. Saya simpul macam ni. Yang pertama, khala'a yadam min anit ta'ah, mengangkat tangan daripada ketaatan, dengan makna dia khuruj ala, dia keluar ke atas pemimpin orang-orang Islam. Dia keluar ke atas pemimpin orang-orang Islam, maknanya dia keluar memerangi dengan senjata ke atas pemerintah orang-orang Islam. Hak kata minkum tadi ni, hak di kalangan kamu tadi ni, dia keluar memerangi. Bermula daripada siapa, tuan-tuan? Kalau kita balik kepada sejarah, kita akan jumpa kalimah khawarij. Khawarij itu apa masalah mereka? Masalah mereka ialah mereka mengkafirkan semua orang, lalu mereka keluar ke atas jamaah orang Islam yang besar, yang jamaah sah itu dipimpin oleh Sayyidina Ali pada waktu itu. Macam mana perwatakan orang khawarij ni? Nabi kata mereka berpuasa, mereka bersolat lebih daripada solat kamu. Sembahyang mereka lebih solat, lebih daripada solat kamu. Mereka membaca Al-Quran lebih daripada kamu. Mereka punya muka nampak pucat kerana kuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah mereka? Masalah mereka adalah khuruju anil imam. Mereka khuruju alal imam. Mereka keluar memerangi pemerintah yang sah di kalangan orang Islam. Maka itulah yang disebut siapa yang mengangkat tangannya daripada mentaati. Pemimpin Sayyidina Ali adalah pemimpin yang diterima. Sayyidina Ali adalah pemimpin yang dibai'ah. Sayyidina Ali adalah pemimpin yang dipilih pada waktu itu. Keluar ke atas pemimpin yang dipilih, pemimpin yang dibai'ah pada waktu itu, itulah dia yang dimaksud orang yang khala'a yadan anit ta'ah. Dia memisahkan tangannya daripada, dia mengangkat tangannya daripada bai'ah mentaati pemimpin orang Islam. Maka dia kata apa? Laqi Allah, orang yang macam ni dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, la hujjatalah, dalam keadaan dia tidak punya hujjah. Jadi tuan-tuan, kita kena pati betul. Kharaja alal imam dan juga kharaja anil imam. Dua istilah yang berbeza. Dalam kitab fiqh berbincang benar ni. Keluar daripada mentaati imam. Kita berasa kata imam, pemimpin, amir itu melakukan salah. Dia melakukan maksiat. Kita keluar daripada mentaati dia. Satu pasal. Yang dilarang adalah al-khuruju alal imam. Dia keluar ke atas imam. Dia memerangi imam. Dia menjatuhkan imam dengan cara yang tidak benar. Maka itu disebut sebagai khala'a yadan anit ta'ah. Dia mengangkat, memisah tangannya daripada mentaati pemimpin. Satu. Itu satu yang disebut sebagai kharaja an alal imam. Dia keluar ke atas imam untuk memerangi imam. Mai zaman kita ni tuan-tuan, negara umat Islam 57 buah.
Negara mana yang masih mengamalkan sistem khalifah? Sistem khalifah tinggal negara Taliban. Negara pun tak ada lah. Taliban dia menggunakan istilah Amirul Mukminin kepada pemimpin, kepada Mullah Umar. Negara lain sebahagiannya mengamalkan sistem beraja, monarki Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirat Arab Bersatu dan lain sebagainya. Sebahagiannya menggunakan sistem presiden Mesir, Iraq, Suria dan lain sebagainya. Tuan-tuan, negara-negara ini, masalah yang berlaku kepada mereka adalah masalah mereka tidak ada kuasa penengah. Kuasa sepenuhnya duduk kepada amir, kepada pemimpin. Apa yang dikatakan oleh pemimpin? Amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu hendaklah ada syura di kalangan mereka. Tak ada. Mereka ni semua sepenuhnya duduk kepada pemimpin utama. Tuan-tuan, Husni Mubarak, dia pernah buat pilihan raya yang terakhir tu. Buat pilihan raya. Bagaimana dia dapat undi 99.99%. Semua orang setuju dengan dia. Pilihan raya mudah ya. Calon seorang dia. Naam ataupun la. Ya ataupun tidak. Kena tulis ya. Tulis tidak, keluar terus kena tangkap. Itu cara pemerintahannya. Orang tuntut hak, orang keluar, bukan keluar memerangi dia. Orang keluar untuk menuntut hak. Maka akhirnya dengan kaedah yang ada pada waktu ini, mereka berbincang, okey, kita serah kepada rakyat. Rakyat itu adalah syura terbesar untuk menentukan siapakah yang menjadi pemimpin. Setuju ataupun tidak, masalah yang kedua. Sebab orang yang memilih itu pun sama dengan kita dalam sistem demokrasi. Orang yang memilih itu bukan semua ahlul halli wal aqdi, bukan semua orang yang otak dia sempurna. Ada yang tak cukup segi. Ada yang tak cukup segi di kalangan orang yang memilih ni. Ada orang yang boleh dibeli, ada orang yang ada kepentingan. Nilai undi seorang lulusan daripada Universiti Al-Azhar PhD, daripada Universiti Madinah MA, daripada Universiti Kebangsaan BA, dia profesor, doktor bidang hadis, seorang doktor dalam bidang perubatan, seorang doktor haiwan, dan juga seorang gila. Diwat gila, nilai undi semua sama, satu ya. Semua undi sama. Bukan dia kerana hang profesor undi lebih, tak. Sama ya, undi sama. Tidak ada nilai yang lebih. Itu dalam sistem demokrasi. Ala kulli halnya, saya tak mau bincang tentang sistem demokrasi sebagainya. Bila mereka memilih untuk serah kepada rakyat, berlakulah pilihan raya. Lantik mursi. Waktu tu tuan-tuan, mufti-mufti ni, mufti-mufti yang dinamakan sebagai mufti askari, mereka diam. Apa semua? Susah hati. Apa semua lebih kurang gitu. Tiba-tiba mursi dijatuhkan. Mursi bertanding 2 kali, 2 pusingan tuan-tuan, bukan sekali, 2 kali, 2 pusingan. Dia lawan termasuk dengan Sisi ni. Dia dipilih oleh rakyat. Dia dapat majoriti, dapat suara yang terbanyak dalam parlimen, parti dia yang dapat lebih dan sebagainya. Tiba-tiba Sisi belum tengah lagi, baru duduk Sisi je. Dia buat tindakan kudeta kepada Mursi, dia tangkap Mursi. Bila tangkap Mursi, penjarakan speaker tu kena jatuh hukuman mati dan lain sebagainya. Keluarlah ustaz-ustaz kepiah longgak ni, Jumaah ke apa, keluarlah hak macam ni, bacalah hadis ni, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamati la hujjatalah. Waktu Mursi dijatuh, bukankah Mursi itu juga amir? Tuan-tuan, ni bahaya ni. Golongan yang paling bahaya adalah golongan orang-orang yang ada pengetahuan. Kita dah sebut banyak kali lah golongan ni. Mereka cakap ikut suka oleh mereka. Siapa yang lawan dengan Sisi ni, akhirnya dia adalah orang yang keluar daripada mentaati pemimpin. Tak cukup lagi, mimpi pula Nabi suruh bunuh pula. Dah berjadah punya mufti tuan-tuan, minta maaf tak. Tarik balik tu. Apa punya lolak tuan-tuan. Keluar pula fatwa, bagi tahu pula kata mimpi, suruh bunuh dan lain sebagainya. Tuan-tuan, perhati dengan hadis. Kita dah baca tadi ni. Kita dah tengok perbincangan para ulama. Sebut apa? Dia ambil khala'a yadan 'anit ta'ah. Dia angkat tangan dia daripada mentaati dengan cara dia keluar ke atas pemimpin, memerangi pemimpin dalam keadaan pemimpin itu adalah pemimpin yang disepakati, diterima, dan pemimpin yang telah diterima bai'ahnya.
Satu. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sedangkan di tengkoknya, di leher dia tidak ada bai'ah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Siapa yang mati dalam riwayat yang lain sedangkan dia berpisah daripada jamaah, maka dia mati seakan-akan mati jahiliyah. Fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia mati kerana mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ada dua perkara. Yang pertama, jamaah yang macam mana? Apakah jamaah yang kita sebut tadi ni? Jamaah Al-Arqam, Arqam sebut mungkin. Jamaah Tabligh, jamaah ni, ada jamaah Kasim Ahmad, jamaah Al-Quran Malaysia. Kasim Ahmad pun jamaah juga. Jamaah Pangkuan Diraja, Kedah, negeri lain tak ada. 4 orang raja tu, 4 orang raja. Tuanku Sultan Abdul Halim pergi jadi agung, 4 orang ni ganti. Jamaah Pangkuan Raja. Semua orang guna kalimah jamaah. Jamaah mana ni? Jamaah Muslimin. Saya bawa kepada tuan-tuan dalam 2 bentuk pandang sudut. Yang pertama, kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau mana ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apa dia jamaah? Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan peranan ulama'nya, dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan, ditulis oleh Dr. Ismail Lutfi, disunting oleh Ridwan bin Abu Bakar. Dikeluar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu, ada satu ungkapan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud kalau mana ditanya tentang jamaah. Jamaah ni siapa? Apakah kena ramai? Tak. Disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqi wa in kunta wahdak. Yang kata jamaah ni adalah yang bersesuaian dengan kebenaran. Kebenaran tu tadi kita dah sebut, Quran dan Sunnah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu duduk seorang-seorang. Itulah jamaah. Satu pandang sudut lagu tu. Apa dia jamaah? Jamaah ni tak semestinya ramai. Kerana Nabi sebut akan sampai satu zaman orang yang nak kepada kebenaran makin mengecil. Maka bukan jumlah ramai itu. Bahkan Quran kata, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat kepada kebanyakan manusia, golongan majoriti, kamu akan disesatkan daripada ajaran Allah. Benar bukan ditentukan dengan ramai. Jamaah bukan ditentukan dengan ramai. Tak. Ramai ni tuan-tuan kadang-kadang buat benda yang seronok. Ramai buat benda yang seronok. Apa nama hak tu kan, majlis ramai-ramai tu kan. Ya, hana-hana. Lepas kata lepas tu ada pula edisi hak perempuan tu pula. Dia boleh dangdut, edisi dangdut. Baru ni depa kata pula ada pula edisi disco pula dah. Tu dia punya ya hana-hana, tutup lampu pula, duduk gelek dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin mukminin, kadang-kadang itu yang menyebabkan orang ramai. Bukan benar. Benar ni adalah perkara yang bertepatan dengan kata Allah dan Rasul. Dan jamaah ni, kata Ibnu Mas'ud, ditentukan dengan bertepatan dengan ajaran Allah dan Rasul walaupun duduk seorang-seorang. Itu jamaah yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirujuk di sini adalah jamaah di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam. Bukan jamaah-jamaah yang dijenamakan. Jamaah di kalangan orang Islam yang dustur mereka itu, yang manhaj kehidupan mereka itu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk Al-Quranul Karim. Rujuk Al-Quran. Saya rujukkan tuan-tuan kepada 2 ayat. Satu dalam Ali Imran, satu dalam Al-Hujurat. Kedua-dua ayat ni masyhur. Ketika mana dalam Al-Baqarah juga ada ayat ni menggunakan kalimah ini. Ketika mana berbicara tentang kita dengan orang lain. Orang lain tu orang yang bukan Islam. Allah Ta'ala menggunakan kalimah ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan, demikianlah kami jadikan kamu sebagai ummah. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ummah ni rujuk pada siapa? Kepada kita sebagai satu umat, orang lain sebagai satu umat. Yang dinamakan oleh para ulama semasa, kita ni sebagai ummatul ijabah, umat yang telah menerima dakwah, dan mereka sebagai ummatul dakwah, umat yang perlu kita dakwahkan. Hakikat dia sama-sama umat Nabi Muhammad.
Tapi bila berbicara ini satu kelompok, ini satu kelompok, Al-Quran akan kata ini adalah ummah, ini adalah ummah. Kamu adalah ummah, mereka adalah ummah. Satu. Tapi bila berbicara di kalangan orang Islam, kita di kalangan orang Islam yang mungkin kawan tu intimak kepada fahaman tu, kawan ni mungkin pegang jamaah tu, kawan ni mungkin persatuan tu dan sebagainya, di kalangan sama-sama orang Islam, Quran guna kalimah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Adapun di kalangan orang-orang Islam tu adalah, di kalangan orang yang beriman itu adalah ikhwah. Mereka itu berukhuwah, mereka itu bersaudara. Bersaudara. Persaudaraan itulah yang membentuk jama'atul muslimin, jamaah orang-orang Islam. Wa man faraqa an jama'atil muslimin qida shibrin. Siapa yang keluar meninggalkan jamaah orang Islam, jamaah orang Islam, jamaah besar orang Islam itu, qida shibrin, walaupun sejengkal, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, mati dia dalam keadaan mati jahiliyah. Itu makna jamaah. Jamaah bukan kepada label, tapi rujuk kepada jama'atul muslimin. Okay, habis. Yang kedua dalam hadis ni, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Apa makna mati jahiliyah? Apakah perlu letak di perkuburan lain? Apakah makna dia mati itu bukan sebagai seorang Islam, ataupun macam mana? Ataupun macam mana? Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, saya mengambil pendekatan sebahagian daripada ulama yang menyebut mata mitatan jahiliyah, matinya itu dalam keadaan seumpama mati jahiliyah, kerana dia meninggal perkara yang paling utama, bai'ah kepada jama'atul muslimin. Satu. Ada pandangan yang lebih kuat menyebut kata memang matinya itu adalah sebagai mati jahiliyah. Mati dia itu sebagai mati jahiliyah. Ala kulli halnya, hadis yang seumpama ini mengajar kita bersama untuk tidak termasuk di kalangan mufariqul lil jamaah, orang yang lari daripada jama'atul muslimin, keluar daripada ketaatan, buat pandangan yang tersendiri dan sebagainya, memerangi ulatul umur di kalangan orang Islam dan sebagainya. Kita jangan duduk dalam kelompok yang seumpama itu. Adapun dalam perkara yang maksiat, kita lawan, kerana kita akan jumpa hadis Nabi SAW sebut, akan datang kepada kamu hum min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum, mereka itu kulitnya sama dengan kulit kamu, mereka bercakap macam bahasa kamu, tapi mereka melakukan kemungkaran. Para sahabat bertanya, kami nak buat apa ya Rasulullah? Nabi kata, siapa yang lawan mereka dengan tangan wa huwa mu'min, dia beriman. Siapa yang lawan mereka dengan hati, dia beriman. Siapa yang lawan mereka dengan lisan, maka dia adalah orang yang beriman. Walaysa wara'a zalika habbatu khardalin minal iman. Lepas tu tak ada dah iman kepada orang yang macam tu. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, adapun dalam perkara maksiat kita tak taat, kita ingkar, kita lawan dan sebagainya, dalam perkara-perkara, dan kita tidak akan khuruj, kita tidak akan keluar memerangi dengan sewenang-wenangnya ke atas kelompok orang-orang Islam yang besar ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Dan ketiga-tiga hadis ni tuan-tuan, masih lagi duk bincang, kita nak kena tengok lagi hadis tentang Habasyi, tentang Asirah dan sebagainya, kita akan tengok selepas ni. Tiga-tiga hadis ni ataupun 4 hadis ni berbicara tentang kita kena taat kepada ulatul umur, kepada waliul amr di kalangan orang Islam. Kita mesti dengar dan mesti patuh selagi mana mereka tidak melakukan maksiat. Apabila mereka melakukan maksiat, maka kita tidak boleh patuh kepada mereka. Tidak patuhnya kita kepada mereka, jangan sampai tahap waman khala'a yadan an ta'atin. Jangan sampai ke tahap keluar ke atas pemimpin, angkat tangan daripada ketaatan itu sampai memerangi mereka, yang menyebabkan kita menjadi safikud dima, orang yang menghancurkan, menumpahkan darah di muka bumi ini. Adapun dalam perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang kita tak bersetuju, perkara-perkara menekan, perkara-perkara yang tak ambil kepentingan orang awam dan sebagainya, itu kita lawan. Kemarin nampak ada buka orang kampung Perlis pada kemarin 2 bas pergi ke Kuala Lumpur. Saya kebetulan pergi naik gerek, tengok lepas kat ramai-ramai kemarin di apa nama di Dataran Merdeka. Kita tak bersetuju apabila
persoalan dia bukan cukai itu elok ke tak elok ke. Mufti Pahang kata cukai tidak pernah dilarang dalam Islam. Kita bukan soalan tu, persoalan muqaddimah kepada cukai. Apa masalah? Apakah duit negara tak cukup? Kita ada pendapatan bilion, kita ada pendapatan daripada minyak, kita ada pendapatan. Apa masalah kita? Masalah kita adalah ketirisan. Masalah kita adalah pemborosan. Masalah kita bagaimana harta ini digunakan sewenang-wenangnya. Berlaku macam-macam. Tuan-tuan, baru bulan 4, bulan 3 ni, tuan-tuan tengok di parlimen bagaimana telah diminta bajet tambahan. Bajet tambahan bilion dah, tuan-tuan. Baru bulan 3. Kita nak tanya mai daripada mana? Zaman Umar Al-Khattab, orang tanya kepada Umar, anna laka hadha, hampa mai pada mana? Kamu dapat daripada mana baju yang kamu pakai? Umar tak marah. Umar bagi penjelasan. Zaman Imam Nawawi, pemerintah pada waktu itu, khalifah pada waktu itu minta pandangan daripada Imam Nawawi nak menaikkan cukai. Nawawi kata boleh, tapi kamu kena pastikan dulu segala kemewahan yang kamu pegang, gundik kamu, istana kamu yang mewah dan sebagainya, itu diproseskan dulu, barulah kita boleh berbicara fatwa boleh ataupun tidak boleh untuk naikkan cukai. Ini masalah dah. Itu ya. GST itu makna apa? Orang terjemah macam-macam, gasak sampai tertungging dan lain sebagainya. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, saya tutup pertemuan kita pada malam ini dengan menyimpulkan bahawasanya Islam adalah agama yang ajar kepada kita untuk hidup dalam masyarakat. Sebab itulah dia mai persoalan as-sam'u wa ta'ah. Tuan-tuan akan tengok lagi ada hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, ada hadis-hadis yang seumpama ini. Apabila ada sahabat bertanya kepada Nabi, apakah khalwat itu lebih bagus ataupun mukhalatah dengan manusia itu lebih bagus? Nabi kata mukhalatah dengan manusia. Wa tasbiru ala adhahim, dan kamu bersabar di atas ujian, di atas kesakitan yang mereka buat kepada kamu, itu lebih bagus. Kita akan jumpa hadis-hadis yang seumpama ini, menandakan bahawa Islam adalah agama yang ajar kepada kita untuk hidup dalam bermasyarakat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya daripada perkongsian kita dalam kitab Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.